Dan Allah kurniakan, apakala Allah Ta'ala mengurniakan bagi satu negeri seorang raja yang besar yang memerintah atas semuanya, jadilah isi negeri itu dapat nikmat yang besar. Ada kepala dia. Kalau tak ada kepala macam mana? Bukankah itu nikmat? Kerana dapat nikmat aman. Nikmat aman. Puak-puak kita ni tuan-tuan yang duduk kongsi dalam negara kita ni, mereka pasal mereka tak duduk tempat lain. Tak duduk dalam satu tempat yang huru-hara. Kita sekarang dah duduk dalam nikmat aman. Mereka duduk sini nikmat aman. Mereka duduk tikai lagi. Ketuanan. Pasal apa yang mereka duduk tikai ketuanan? Pasal mereka tak pernah rasa macam mana jadi hamba. Sebenarnya siapa sekarang ni hamba? Saya berceramah dalam kapal perang. Kedi apa tu saya lupa, tapi bukan yang terbakar. Katilnya tinggi saya 5 kaki. Rasa tinggi saya lagi tu. Katil nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya tak boleh bayangkan askar kita tidur di atas katil yang sangat rendah. Kalau dibuatnya mengigau askar tu, buat terkejut, dia terbangun, diri bengkak. Sempit. Saya tanya pada kapten, berapa bulan kapten belayar? 3 bulan. Pi Somalia 3 bulan. Pi Sabah Sarawak sebulan, duduk di laut. Itulah tempat tidurnya. Bawah seorang, tengah seorang, atas seorang. 3 kabinet. 1 katil. Saya tengok semua anak kapal dia, semua Melayu. Semua Islam. Tidur situ. Saya duduk dalam bilik mereka, sempit sangat. Memang mereka dapat allowance. Tapi tuan-tuan sanggup tidur macam itu. Makan macam itu. Tinggal anak isteri. Nenek kebaya tak boleh tengok. Cucu betung tak boleh tengok. Paper tak boleh baca. Pijayan tak boleh. Makan nasi kandar pelita tak boleh. Cuba tuan-tuan tengok orang Cina. Malam-malam rumah mereka macam mana? Mereka lepak di kedai buat apa? Minum arak selama rok je masuk disco. Selama rok je minum. Askar Melayu duk jaga dalam hutan, duk jaga tengah laut. Sekarang siapa tuan, siapa hamba? Tiba-tiba mereka nak kata, kami tak mau ketuanan Melayu. Siapa tuan sekarang ni? Kita pula orang Melayu yang duk sokong mereka. Kita lupa bangsa kita yang duk jaga tengah laut. Bangsa kita yang tidur dalam hutan. Puak-puak Cina bukannya ada. Hindu ada. Berapa kerat Hindu yang di askar. Perompak banyak. So wenang-wenang lepak, pi jaya, pi pakai seksi, duduk dalam kelab malam, duduk dalam Tesco. Cuba tuan-tuan tengok, mewah tak mewah Cina. Yang Melayu jadi apa? Cuba tengok polis. Berapa kerat peratus Cina jadi polis? Yang jaga tengah-tengah malam, naik kereta, bawa kereta, risiko ditembak perompak, risiko dibunuh. Tak tidur malam, siapa dia? Bukan orang Melayu. Apa Toki buat? Apa anak Cina buat? Ada mereka ronda naik motor pakai baju biru gelap-gelap, blue black duk berjalan. Tak ada. Bangsa kita yang jaga. Siapa jadi hamba sekarang? Tuan-tuan cuba tengok bomba, berapa peratus orang Cina jadi bomba? Siapa ni yang duk jaga balai bomba 24 jam, duk tunggu bila lah nak terbakar ni, aku nak padam? Tak, bangsa kita juga. Tuan-tuan pergi ke Lebuh Raya, yang duk cuci jamban, duk cuci berak tu siapa? Tak, bangsa kita juga. Yang duk cuci sampah di KLCC, sapu sampah, lap sampah tu siapa? Tak, bangsa kita juga. Hari ni bangsa mereka duk petikai ketuanan Melayu, ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu pelah otak mereka. Kita yang bagi ruang untuk mereka bercakap. Orang Melayu dah berbesar hati dengan mereka. Kongsi negeri dengan mereka. Bagi tanah dekat mereka. Bagi pangkat kuasa pada mereka. Tak puas hati lagi. Kenapa yang jadi macam tu? Jawapan dia mudah. Sebab ada orang Melayu yang sokong mereka. Kalau mereka perintah kita tuan-tuan, takkan dapat apa yang kita bagi pada mereka. Nak azan pun tak boleh di Singapura. Melainkan Masjid Sultan saja yang boleh azan di luar. Yang lain semua azan di luar. Di dalam. Tuan-tuan pergi Singapura, Sultan saja Masjid Sultan yang boleh bang. Sebab itu masjid sejarah, masjid pelancongan. Masjid lain 2, 3 tingkat, 4 tingkat di Singapura, mana boleh azan di luar? Dalam saja.
Itu bila kita bagi ruang pada mereka. Mereka buat dan mereka tindah sungguh sampai pertikaikan masjid kita. Peruntukan untuk masjid. Kami nak kesamarataan. Orang Melayu pula sokong, kami nak kesamarataan. Ini sama rata apa ni tuan-tuan? Adil apa ni? Dia faham adil ni sama rata. Kalau masjid dibina 700 juta, tokong Hindu pun 700 juta. Mana boleh adil dipahamkan sedemikian? Adil dalam bahasa syarak ialah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Meletakkan sesuatu pada tempat, itu adil. Bukan adil itu makna 50 kamu, 50 aku. Kalau saya ada 2 isteri, 1 isteri 5 anak, 1 isteri tak ada anak, takkan dua-dua dapat 1000? Mesti yang dapat anak 5 dapat 2000, yang tak ada anak 300 sebulan, baru adil. Saya ada 2 orang anak, laki-laki perempuan. Yang dikatakan adil ialah perempuan beli tudung, laki-laki beli songkok. Nak pergi sembahyang raya, yang tu baru betul. Bukan dua-duanya kena pakai songkok. Anak dara pakai songkok pergi sembahyang raya. Apa hal kamu Siti? Adil. Bapak kata adil. Itu bukan adil, itu bodoh nama dia. Orang Melayu 60%, orang Cina 20%, orang India 10%, bangsa lain 10%. Maka nisbah itulah yang diikut. Mereka nak pertikaikan apa? Kenapa kaki tangan kerajaan orang Melayu paling ramai? Melayu paling ramai yang mengisi jawatan kerajaan sebab Melayu dominan. Dia nak kalau 100 jawatan dalam agensi kerajaan, 100 jawatan 30 Melayu, 30 Cina, 30 India, 10 bangsa lain. Kalaulah 30 bangsa Melayu paling ramai, maknanya bangsa Melayu ramai tak dapat kerja, bangsa Melayu ramai yang menganggur. Adakah itu adil? Ini kena faham tuan-tuan. Apa maksud keadilan? Kenapa masjid bagi banyak? Jawapan dia, masjid itu ialah hak pemerintah buat. Sebab bila pemerintah itu Islam, wajib dia buat masjid. Diletakkan pula Islam sebagai agama resmi, wajib dia buat. Yang buat negara lain, yang buat tokong, itu bukan kewajipan. Tuan-tuan mudah belajar dalam kitab fiqah. Tu Tuan Syekh Al-Allamah Yusuf Qardawi tulis dalam kitab dia Fiqh Daulah. Apa hukum pemerintah Islam buat tokong? Buka kitab dia. Malam ni dia ada ceramah di Masjid Shah Alam, pergi tanya dia. Kita kalau ada pokok pisang, Hindu minta beli pokok pisang, nak bubuh di tokong haram. Haram. Saya masih ingat tuan-tuan, berapa ramai orang petikai tokong Hindu di Batu Kip. Bila apa anak Syekh Toyo ke apa kan yang buat. Punya duk gasak dia 5 juta. Apa ni? Sokong Hindu, sokong Hindu. Bila kita dapat kuasa, kita pula pertikai pula. Kita pula nak buat. Ni apa ni? Kita dah kata dah dulu, haram bina itu. Hang nak buat tokong, duit hang. Nak buat gereja, duit kamu. Nak buat Buddha punya kuil, duit kamu. Kami tak campur. Tanah kamu, duit kamu. Silakan buat. Tetapi dalam kerajaan yang mempertahankan Islam, tak boleh buat. Saya dah kata dah pada tuan-tuan tadi, jual pokok pisang, letak tokong Hindu sebatang RM50, Hindu bagi pun haram. Haram. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Tak boleh bantu agama lain. Dia punya pasal. Tapi hari ini politik punya pasal, haram dah jadi halal. Balik pada Islam. Kalau kita jadi agama minoriti, dia takkan buat masjid untuk kita, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Myanmar. Kenapa orang Myanmar datang ke Malaysia minta duit nak buat masjid? Jawapan dia, kerajaan Myanmar tak buat masjid. Mai tadah tangan kita duit ni di masjid-masjid minta duit nak buat masjid di Myanmar. Orang Myanmar tak buat, orang Islam terpaksa cari duit. Paksa apa? Paksa Islam bukan resmi di Myanmar. Agama sikit di Myanmar. Kita ni bersyukurlah duduk di Malaysia ni tuan-tuan, puak-puak Hindu Cina ni. Walaupun mereka tu sikit, tokong berselera, masjid lebih sikit daripada tokong. Kuil berselera sepanjang jalan. Itu pun tak syukur lagi, masih mempertikaikan. Saya katakan tadi, kenapa mereka berani mempertikaikan, berani bercakap? Jawapan dia, mereka tahu akan ada orang Islam menyokong mereka. Sebab orang Islam kuat dalam politik, tapi tidak kuat mempertahankan agama.
Cuba tuan-tuan tengok di Switzerland, di Perancis, nak bina menara masjid pun tak boleh. Nak bina menara pun tak boleh. Cuba tuan-tuan tengok di Malaysia, Hindu mana yang dilarang bina tokong? Hindu mana yang dilarang bina kuil? Segala pokok mereka buat kuil, segala rumah orang mereka buat kuil, tanah orang mereka buat kuil. Siapa larang? Jadi kita dah terlalu banyak bertoleransi dengan mereka. Jangan sampai kaduk naik junjung. Jangan sampai mereka pijak kepala kita. Angkara daripada setengah dan segelintir kita yang memperjudikan nasib bangsa agama, sanggup untuk mencapai cita-cita. Balik kepada Islam. Bila Islam tu kuat, pertahankan Islam, puak-puak ini tidak akan berani mempertikaikan hak-hak orang Islam.